Padlet. Okay, saya bagi sedikit feedback daripada quizzes tadi. Itu aktiviti yang kita buat tadi itu untuk live untuk live. Bukan untuk homework. Kalau homework kita pakai function assign homework lah. Yang tadi function live mode. Jadi kalau contohlah aktiviti tu kita nak bagi budak buat semula. Jadi kita balik pada awal sebelum tekan live tu, kita ambil assign homework, generate, letak tarikh, deadline, generate macam biasalah, lepas tu bagi link. Dia soalan yang sama tapi kita tak ada control lah, kita cuma boleh tengok result dia. Okay. Dan tadi saya juga dapat satu masalah baru. Masalah dia lagging. Teachers yang lagging, bukan student, teachers yang lagging. Bila masuk ramai-ramai tadi, pada permulaan tu komputer saya dia tak boleh nak bagi next question. Jadi kenapa je macam tu, saya duduk godek. Rupanya offkan music. Bila off music, teachers view tu dia off music, insyaAllah dia tak lagging dah lah. Tapi music pada murid view, student view masih ada. Okay. Kalau lagging, off music. Okay, kalau semua dah sedia, kita teruskan untuk Padlet pula. Okay, pengenalan pasal Padlet. Saya bagi secara umum ya, yang lain cikgu boleh tengok kemudian, boleh tengok dalam YouTube ke mana ke. Padlet ni, bayangkan kita ada satu notice board. Notice board macam kat kelas kan. Kita nak share dekat murid-murid. Nak suruh dia tulis ke, nak suruh dia tampal gambar ke apa sebagainya, dia notice board. Jadi dekat situ kita boleh buat aktiviti untuk jawab soalan pemahaman, ataupun kita boleh buat karangan esei dan sebagainya lah. Dan kita boleh download dan pentaksiran dia macam mana pun terpaksa manual lah. Tengok sendiri dia tak automatic kira markah macam quizzes tadi. Dia tak ada leaderboard ke apa. Dia macam notice board tampal banyak, tapi dia online. Dia online. Padlet Okay. Sebenarnya banyak lagi app lain yang macam Padlet, tapi kalau sempat saya share hujung nantilah. Dan fungsi dia pun berbeza-beza. Kena explore. Saya hanya explore sendiri, tak ada ikut kursus ataupun tak. Ni tengok sendiri je. Dia mungkin ada orang yang pernah guna, dia ada pandangan ataupun cara yang berbeza. Kena explore lah, dan kalau ada yang mana yang bagus tu boleh share sama-sama lah. Okay. Kalau itu sedikit pasal Padlet lah. Okay, cara nak buka Padlet, access Padlet Okay, cara nak access Padlet. Kalau ada soalan boleh letak kat chat Okay, cara nak access Padlet sama juga seperti kita ikut D5. Log masuk. Kenapa kena guna D5? Supaya kita punya penggunaan tu direkodkan. Guru. Salah tekan. Okay. Dekat menu guru ni aplikasi. Dan ni yang pertama Padlet. Right. Hitam je Pak I, tak nampak apa-apa. Hitam je. Sebab saya tengok yang ni macam ada. Orang lain nampak tak? Nampak.
Okay, kena Nampak. okay, komputer dia apa komputer akak tu ada lambat sikit kot. Okay, saya ulang balik cara nak buka Padlet. Kalau ikut Delima tadi sama juga, dalam guru tengok aplikasi ada keluar Padlet. Okay. Tu cara Delima. Cara lain Google je lah. Jadi kalau kita Google je Padlet, dia webmaster Delima tak dapat tak rekod lah kita punya penggunaan. Okay, ni Padlet. Login. Browser tak support. Alamak. Itu cabaran tu. Okay, login Okay, yang penting kena login. Macam ni saya dah login, saya log out balik. Padlet dia app lain dia bukannya Google. Jadi sebab tu kita kena login. Dan kalau boleh cuba ajar murid kita pun sama login juga. Awal-awal tu masuk tu suruh dia login dulu. Nak ajar login tu memang cabaran lah sebab nak kena masuk email, nak kena masuk password. Kemudian bila dah login, dia akan minta detail dan dia suruh pilih basic atau pro. Mana? Cikgu akan jumpa lah saya sebab dia dah skip step tu. Basic atau pro. Ambil basic. Jangan suruh dia tekan pro. Lagi kan tak pasal-pasal dia tekan pro, dia termasuk IC, dia termasuk kad kredit ke Google Pay ke apa, dah bapak dia kena bayar kan. Jadi ambil basic. Basic dia free version lah. Okay, ini dashboard Padlet. Dashboard Padlet. Alright, apa yang ada kat sini? Ada make Padlet, join Padlet, gallery, upgrade. Upgrade ni nanti kita sentuh lah. Atas ni ada ni. Yang belah kiri ni ada recent, yang mana kita baru buka ke atau mana yang kita pernah join. Ada made yang kita buat sendiri, yang kita ni kena maklum ni lah made sebab apa kalau kita buat dia ada kat sini bukan kat recent. Ada yang share kalau ada orang lain bagi kita, like, archive dan sebagainya lah. Ni Padlet saya ni, yang ni saya guna MOE dia kosong lagi, tak ada banyak. Okey. Tengok dulu contoh. Okey, kita tengok macam mana nak buat dulu Okey, ambil make Padlet. Okey, ini ada jenis-jenis Padlet. Ada 8. Ada 8 jenis Padlet. Ada wall. Bayangkan ni papan kenyataan notice board. Ada wall, ada canvas, ada stream, ada grid, shelf, back channel, map dan timeline. Penggunaan dia berbeza-beza dan kalau kita tersalah pilih, kita tak boleh tukar. Tak macam kalau contoh PowerPoint kan, kita salah, kita boleh tukar layout. Dia tak boleh. Kita pilih, kena pilih betul dari awal supaya nanti kita boleh guna dengan baik lah. Kalau kita salah pilih, kalau ni kena mula balik. Okay. Saya bagi contoh ni kalau macam kita nak buat karangan. Essay ada 2 cara. Cara yang pertama, contoh kalau kita bagi soalan nak murid tulis semua direct ke bawah. Kita boleh pakai stream. Okay, stream. Tekan select. Dia akan keluar ni, title dia. Letaklah soalan karangan tu. Contohnya karangan autobiografi. Okay. Description, letaklah soalan dia. Tuliskan sebuah karangan bertajuk Aku Pen. Okay. Tengok setting dia. Nak letak ikon ke atau apa kan.
Wallpaper boleh tukar. Nak pilih dari sini ataupun nak upload ke. Okay, setting dia. Okay, setting atas ni tak apalah. Ini untuk kosmetik. Yang bawah ni. Okay, yang bawah ni penting. Posting. Attribution. Display order name above each post. Ini maksudnya dia setiap kali dia tulis, nama penulis tu ada. Ini hanya berfungsi kalau murid tu pakai atau murid tu login. Kalau dia tak login, dia tak keluar nama. New post position. Where do new post appear? Maksudnya siapa tulis yang paling awal, kalau kita ambil first, dia akan turun bawah. Siapa yang tulis kemudian, dia akan naik atas. Atau itu kalau first. Kalau last, siapa tulis akhir, dia turun bawah. Betul. Siapa tulis atas, dia kekal ke atas. Siapa tulis awal, dia kekal ke atas lah. Dia akan menurun ke bawah sampai ke bawah. Okay. Komen. Dia boleh komen apa yang kawan dia tulis. Dia macam wall Facebook lah. Dia macam Facebook. Dia boleh komen. Reaction. Okay, reaction ni boleh letak no, ada kosong je lah. Boleh letak like, vote, upvote ke downvote, star, bagi bintang, grade. Grade ni, ini macam mana cakap? Kalau kita letak ni, dia siapa-siapa pun boleh buat. Jadi kalau kita nak grade kan dekat sini tak apa-apa sesuai lah. Sebab apa, kalau nanti budak kita letak grade, nanti budak tu masuk, dia boleh tulis grade balik. Dia boleh kacau lah. Ini Padlet. Kalau app lain, dia lain fungsi dia. Ada yang memang cikgu dia saja boleh buat. Ada yang murid dia saja boleh buat. Ada berbeza-beza. Jadi kalau contoh, kalau kita nak bagi menarik, letaklah like ke. Biasa letak like lah. Jadi contoh bila budak tu, murid tu tulis, kawan dia boleh like. Okay. Content filtering requires approval. Kalau dalam masa live saya prefer tak perlu approve. Sebab apa? Biar dia boleh terus tulis. Tapi tengok kesesuaian cikgu lah. Kalau kita letak require approval, setiap kali dia tulis tu dia macam nak kena cikgu ataupun teachers tu dia nak kena approve dulu. Baru post tu lekat. Filter profanity untuk kalau bahasa tak baik lah. Ni automatik. Saya pun tak pasti macam mana fungsi sebab belum jumpa lagi. Okay. Okay, kita dah letak ni. Next. Start posting. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, ini kita punya notice board. Nak buat dia, nak guna dia, tekan tambah sini. Dia akan keluar. Okay. Biasa kalau nak selamat, nak mudah, title dia akan keluar dia punya post ni kan. Ada title, ada write something. Untuk title, tulislah nama balik. Patutnya kalau dia dah login, dia ada nama. Tapi kadang-kadang mungkin murid tu dia tak login, dia tak ada nama. Tu suruh dia tulis nama, biasa kan. Lepas tu buatlah karangan dia. Tulis ni. Apa-apa sajalah ikut kesesuaian cikgu lah. Ini contoh saya kata buat karangan. Mungkin kalau subjek lain, cara lain, mungkin cara lain. Okay. Okay. Okay, dekat sini kita boleh upload gambar. Boleh letak link. Boleh letak Google. Boleh snap gambar. Dan macam-macam lagi lah. Ini kepelbagaian dia lah. Boleh lukis.
dan sebagainya. Jadi dekat ni cikgu boleh explore ikut kesesuaian cikgu. Okay. Ini okey, macam ni cikgu kena buat awal-awal. Sebelum kelas setup ni dulu. Okey, bila dah mengajar, bila dah video conference dengan murid, dah sampai waktu aktiviti, kita share. Okey, macam mana nak share? Okey, dekat atas kanan ni ada button share. Kita boleh add member. Ini kena masukkan email seorang-seorang. Privacy. Okay. Boleh tengoklah nanti. Dan okay, cara nak share. Okay. Ni, copy link. Copy link, kita akan dapat link. Link ni juga sama macam link dekat address kita kat atas. Dekat Google Chrome tu kan. Kalau kita pakai email MOE, Padlet kita tu akan nama email kita lah. Dia akan panjang. Lepas tu dia huruf. Jadi serabut sikit. Ada orang dia pandai shorten link. Dia ambil link tu, kita boleh masuk website shorten link. Kita boleh modify bagi jadi lagi kemas ke apa kan. Shorten link ni pun bagus untuk kalau contoh kita nak bagi murid klik sendiri, lagi senang lah. Bukan nak tulis sendiri. Dan tulisan yang dia senang ingat. Sebab apa? Kadang dia lupa nak masuk balik Padlet ni macam mana. Kalau kita copy je link yang dipakai sekarang ni, dia macam susah lah nak hafal, susah nak ingat. Lepas tu kalau contoh kita waktu tengah meet dengan murid kan, kita letak dalam chat, tiba-tiba bila dia dah left, chat dia hilang kan. Jadi dia tak tahu link dia mana. Okay. Ataupun boleh pakai ni, QR code. QR code kalau dia ada tab, ada handphone, dia boleh scan QR code. Macam mana nak scan ni? Okay, dia kena install Padlet app dekat phone atau tablet dia. Ini kalau dia pakai phone tablet, dia boleh scan. Okay, Padlet ni dia ada dekat Play Store, dia ada dekat Google Play. Boleh download. Itu lagi bagus sebenarnya. Sebab apa? Padlet ni sebenarnya dicipta untuk dekat tab. Jadi pakai tab lebih compatible berbanding pakai laptop. Sebab kalau pakai laptop dia susah nak tulis sebenarnya. Untuk cikgu senang. Untuk murid kadang dia jadi sempit. Okey. Ini dia akan turun panjang ke bawah lah. Ini saya tunjuk dulu. Ini tadi pakai stream. Okay. Dia pakai stream. Jadi bila kita dah buat, dia akan keluar kat sini. Yang budak dah buat. Okay. Macam mana kalau nak pakai satu lagi yang saya selalu pakai, chef. Chef. Okay, chef contohnya kita nak buat karangan mengikut perenggan. Okay, kita tekan chef, dia sama juga setting dia. Okay, saya tunjukkan. Ini contoh yang saya buat. Dia chef. Dia macam ada kolom lah. Kolom pertama, kolom kedua, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Jadi kita kena eksperimen lah, tengok mana yang sesuai. Yang atas ni kita buat. Contoh kan? Okay. Nak buat chef baru, alamak. Dia boleh ada satu button kat sini kita tekan untuk tambah chef. Macam tadi stream dia dari atas ke bawah, ini dari kiri ke kanan. Okay. Kita buat kolom. Kalau dia nak tulis, dia tekan tambah bawah ni. Contoh dia nak tulis perenggan pertama kan. Tulis, tekan ni. Dia buat lah. Ni murid ni baru kali kedua buat. Masih mencuba-cuba lagi. Okay, nampak dia turun ke bawah kan. Cara nak tengok, kita letakkan cursor kat sini, turun ke bawah. Dia boleh tengok ke bawah. Dia boleh komen.
Saya mula-mula macam ragu-ragu juga boleh ke budak buat ni, tapi alhamdulillah ada yang berjaya lah. Ada yang berjaya buat. Lepas tu parent lah banyak tolong sebenarnya. Parent tolong. Dia ada buat. Dia boleh tukar-tukar color. Dan yang kalau macam ni, okay, ni dia dah login. Bila dia dah login, kita tak boleh, orang lain bukan kita, orang lain tak boleh ubah dia punya ayat. Orang lain boleh komen je kat bawah. Tapi satu saya nak bagi tahu, pakai Padlet ni, dia macam mana tahu, saya tak tahu. Dia link dengan autocomplete Google. Ni pengalaman saya lah, macam memalukan jugalah tau. Bila saya tekan ni, dia keluar saya punya autocomplete. Ni keluar nama tak apa juga. Hari tu saya tekan, dia keluar Google Pay. Dia keluar nombor akaun saya semua, jadi kena hati-hati. Mungkin boleh off autocomplete ke apa ke. Kalau waktu kita nak share dengan murid lah. Ini contoh. Ini kalau dia dah buat lah. Okay. Contoh, okay, kalau dah siap ni kan, dah buat ni, okay. Macam mana kita nak semak? Macam mana cara nak semak? Okay. Tengok dekat atas ni, share. Ambil export. Okay. Export ada dua, yang bagi saya lah mudah, sama ada save as image ataupun save as PDF. Kalau kita ambil save as image, dia akan save dalam bentuk PNG. PNG ni dia boleh jadi satu gambar panjang sampai ke bawah. Panjang gambar dia. Tapi nak save kena pakai komputer yang laju. Kalau tidak nanti tulisan dia kabur. Lepas tu kalau nak share gambar tu, kena share, kalau nak share WhatsApp tak boleh. Kalau share dengan WhatsApp, gambar tulisan dia kabur. Kalau nak share Telegram boleh. Okay, PNG. Ataupun okay, contoh gambar ada. Nanti saya tengok ada lagi tak gambar tu. Ataupun yang kedua, kita ambil save as PDF. Okay, kalau save as PDF, dia akan jadi tulisan. Kalau dia tak ada gambar macam ni, dia akan nampak macam ni. Sekejap. Alah, tak keluar. Bismillah. Nampak tak? Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar dalam bentuk PDF, dia akan keluar ikut section tadi. Ikut kolom tadi. Macam ni kolom pertama pendahuluan kan. Dia keluar semua murid tulis. Jadi kita boleh semak lah kat sini. Ini kalau pakai grid. Kalau pakai stream lain, dia punya export dia. Kalau pakai stream, dia akan, contoh budak buat satu karangan lengkap kan, dia keluar satu lengkap lah. Ini dia ikut section. Okay, dia nampak je ni. Jadi kita boleh semak. Cara nak semak sama ada cikgu print, semak ataupun gunakan, kalau siapa yang mahir menggunakan laptop, gunakan mouse, boleh pakai tool PDF ni, tool comment. Kalau suka conteng-conteng, ambil drawing tool. Set color merah. Lepas tu, conteng lah tanda ke apa sebagainya. Semak. Lepas tu kita pun buatlah macam biasa. Itu cara semak dia. Okay, setakat ni ada soalan tak?
Saya baru cuba yang kalau mungkin banyak lagi cara lain yang lebih baik. Kalau siapa ada pengalaman boleh jugalah share. Ada soalan tak? Tak tahu nak tanya apa. Okay. Dia kadang cara penggunaan berbeza. Cara nak menilai kan kalau subjek BM, jadi subjek sains lain, matematik lain. Macam ni kalau dia komen kan dia akan keluar kat sini. Dia ada tulis komen sebagainya. Komen yang dekat Padlet tu lah. Boleh masuk gambar, boleh masuk gambar lah senang kata kan. Link ke apa ke pun boleh. Dia nak edit tu dia kena dekat dia punya Padlet tu lah. Nampak mana? Nampak tak? Kan? Sini dia tekan tambah. Dia boleh ni. Dia ada satu function ni saya tak dapat. Dia boleh expand. Macam ni kan kalau dia nak tuliskan kecil kan susah. Dia patut dekat sini ada satu macam gambar full screen tu. Dia klik kat situ nanti benda ni dia akan besar kat skrin dia. Senanglah sikit dia nak type. Jadi dia kecil kan. Keluar pula. Mungkin saya salah apa? Account ni. Mungkin kalau yang ni kecil kan dia boleh besarkan sebenarnya. Kat sebelah ni. Okay? Yang ni memang agak rumit sikit sebenarnya. Mungkin cara penggunaan saya kurang mahir lagi. Mungkin ada app yang lagi bagus lah. Dan masalah yang saya lalu jadi bila buat benda ni, murid dia macam hilang tau. Sebab apa? Bila kita pakai benda ni, dia live update. Tapi bila ramai-ramai akses kadang dia lambat lah, kata dia lambat. Dia kena tekan update dekat atas ni. Dekat atas ni dia akan tulis, dia akan bagi tahu Padlet updated elsewhere. Klik update, dia akan update. Baru kita nampak. Kalau saya sebagai, sekian tanya, kalau saya sebagai student sekarang, macam mana nak tengok yang Cikgu Faiz buat tu dalam Padlet saya? Kita belum share lagi. Kejap lagi kita share. Alright. Sebagai aktiviti, kita buat satu Padlet. Bukan karangan, soalan kan karangan kan. Refleksi. Refleksi refleksi sikit lah, apa komen ke, masalah ke, sebab apa nanti kita boleh share sama-sama soalan dia, mohon jasa baik coret sedikit apa yang pandangan cikgu-cikgu terhadap aktiviti kita pada hari ini secara keseluruhan. Apa yang cikgu suka atau kurang suka dengan aplikasi ini serta cadangan penambahbaikan untuk masa akan datang. Saya share. Saya copy link. Dua cara nak share link tadi, sama ada kita shorten link ataupun kita bagi QR code ataupun kita invite seorang-seorang.
Link ni sebenarnya kita boleh buat awal-awal juga, letak dalam Google Classroom kan. Kalau murid yang mahir buat Google Classroom tu, suruh dia klik awal-awal dari Google Classroom. Okay, saya masukkan link dia. Okay, cuba cikgu klik masuk. Cikgu akan dapat masuk, dapat tengok saya punya refleksi, saya punya ni. Dan klik tambah. Tambah kat bawah kanan, color pink. Tulis. Sebaiknya kalau boleh login dulu. Kalau ni lah, login dulu atas kanan. Kalau tidak, kita punya Padlet tu orang boleh edit. Boleh. Okay, kalau siapa yang tengok Google Meet saya, dekat ni dia keluar dah. Padlet updated elsewhere. Sekarang ni teacher's view yang cikgu tengok kosong tak ada apa. Jadi bila saya tekan update, nampak? Keluar. Okey, macam ni tak ada tak panggil tak login. Jadi orang boleh edit. Saya contohnya macam saya ni, saya double klik seorang, saya boleh edit, saya boleh kacau apa dia tulis. Jadi sebaiknya login dulu. Dia automatic. Dia live. Kita tak ada tekan kalau orang yang ni, kalau orang yang buka je dia boleh nampak sekarang ni tengah tulis. Dia tekan update kat atas. Dekat atas dia ada keluar. Tekan tambah dulu. Nak tengok ke bawah boleh slide ke bawah kan. Boleh edit, tukar-tukar warna. Double klik yang akak punya tadi. Yang sendiri punya. Dia sebenarnya dia boleh ubah orang punya sebab dia tak login kan. Kalau contoh ada kawan tulis kan. Macam mana ni? Macam mana? Tak boleh ni. Double tap ni. Nak buat sendiri punya ke orang ni? Sendiri lah. Tak nampak. Tak boleh bagi, tak ada. Memang dekat Google Meet. Macam tulis WhatsApp dekat handphone. Di situ lepas titik tiga, tengok titik tiga tu. Tadi saya tekan tambah. Dia ramai tu. Dia bukan tekan kat mic tu, dia tekan keluar. Kena keluar kita tak link kan. Dia kena keluar. Okay, boleh.
keluar. Tapi saya tak nak ni dia. Saya dengan mak saya. Maksudnya masuk dia punya account dia juga kalau kita nak tengok apa-apa. Ada orang buat kan? Boleh buat macam-macam. Macam-macam Facebook. Ada Pak ni. Orang ada komen-komen dia. Hello? Ni ada yang cakap boleh pakai untuk mat. Boleh juga. Dia ambil apa drawing tadi kan. Ingat ini stream dia stream dia turun ke bawah. Yang ada tadi grid, ada macam-macam lah. Macam contoh kalau kita nak buat banyak soalan mungkin boleh pakai grid. Soalan 1 apa dia, soalan 2 apa dia. Jadi yang bapak kita kasih. Mana masuk. Berebut juga kan. Alamak. Okey, ada soalan? Tanyaan ke apa ke? Boleh tengok kat sini ada yang kawan-kawan kita share, ada yang buat matematik, ada yang melukis. Benda ni live. Dia live. Teachers kalau kita boleh tengok orang punya, murid boleh tengok cikgu boleh tengok murid buat apa. Murid pun boleh tengok apa yang kawan-kawan dia buat. Kena praktik gini. Mac perfect Kena explore, try error. WhatsApp dulu mula susah kan. Hari-hari main. Nama kena tulis setiap kali type ke? Dia kalau kita login sebenarnya tak payah tulis nama. Kalau tak login, orang lain boleh edit kita punya. Macam ni setting ni saya ambil tak perlu panggil. Boleh panggil tak? Tak perlu approval. Jadi automatic cikgu isi dia terus masuk. Kalau saya on kan require approval, dia akan macam hold dulu. Saya dah kena approve dulu baru dia akan keluar dekat Padlet ni lah. Ni boleh melukis ni boleh lah Mat. Kalau nak lukis tu tengok bawah tu. Draw. Okey, kalau dia kecil kan, kalau susah nak tulis, dekat kita punya Padlet tu, kita punya macam kertas kita tu, ada titik 3 kan. Kalau siapa dapat tengok Google Meet sekarang, ada titik 3, ada ni, yang saya kata full screen tu, expand post. Bila kita tekan, dia buka besar, kertas sendiri. Senang, expand post. Contoh kalau kita buat macam ruangan kecil kan, start dengan yang simple-simple dulu dengan murid, tengok macam mana feedback dia. Lepas tu bolehlah yang mana yang lebih sesuai. Tak boleh tukar-tukar warna. Bila buat ingat dekat atas sekali, kadang kalau tak keluar kan, kat atas tu dia akan tulis update. Update bukan refresh, jangan refresh kadang dia lari ke lain, tekan update. Macam ni saya dah tekan update, dia tak adalah kadang dia tukar update. Padlet updated as well, please update. Tekan update, dia keluarlah orang punya. Dia real time live orang tulis
Murid-murid tulis ke apa kan. Lepas tu email saya pun penuh. Setiap kali orang isi, dia akan masuk ke email. Email MOE tu. Memang penuh. Dia macam notification lah. Okay, ni stream. Kalau dah delete tu, siapa kawasan dah tanya tu? Okay, cara kalau cadangan saya lah, cara untuk menguruskan email, login guna Microsoft Outlook. Sebab dia lebih mudah, dia dalam komputer, macam kita buka komputer kita kan, itu senang sikit nak uruskan. Kalau kita pakai Google Chrome je, panjang lah, banyak sana sini kan. Boleh cuba try, masuk Microsoft Outlook, masukkan email MOE tu, dah dia boleh link. Senang sikit nak urus. Microsoft Outlook, semua Windows 10 ada. Bukan semua Windows 10, semua Windows ada sebenarnya. Alright. Jadi saya rasa daripada yang dapat lihat sini, tercapailah apa yang kita nak sampaikan. Syed ada buat pecahan lagi ni. Dia memang kalau video conference ni memang kena tengok. Kalau tertinggal tu susah. Kalau siapa tengok Meet saya sekarang, dekat ni dia keluar notification Padlet updated elsewhere. Kena tekan. Kalau tak tekan dia tak nampak. Alright, soalan daripada Cikgu Faraina. Ada limit tak berapa Padlet boleh buat? Duka cita maklumkan, Padlet ada limit. Satu email, kalau untuk yang basic version, 3 Padlet saja. Maksudnya 3 kali boleh buat. So far saya tak tahu lagi apa implikasi dia sebab saya dah buat lebih. Ada buat lebih, dia boleh je guna tapi dia tak tahu lagi lah apa implikasi dia. Mungkin lepas dia macam trial version kot. Okay, lepas seminggu dia akan padamkan link ke apa ke. Tapi kalau kita nak guna secara live, tak ada masalah. Dia limit 3 Padlet saja. Macam kalau boleh tengok kat Meet saya sekarang ni, saya tekan sini, dia tulis 2 of 3 Padlet. Saya dah guna 2 kali. Jadi macam mana nak dapat lebih? Kena upgrade. Upgrade tu kena bayar, tak silap saya, RM12 sebulan. Ni RM12. Nak buat lawa sikit kan. RM20 lah. Kan apa
Saya hilang. Mana partner hujang kau? Okay, ada yang tanya macam mana nak lukis-lukis. Tu mungkin boleh tengok Rijal cantik dia lukis. Pakai tab. Basicnya nak lukis, nak tulis, nak conteng pakai komputer ni kena pakai tab. Tab dan stylus. Pen stylus. Dia kena pakai stylus, pen stylus kalau boleh tengok. Mana kamera tak nampak. Nak lukis. Kalau pen stylus pen stylus. Dia pointer dia cantik. Kalau kita pakai mouse memang menggerutu lah tulis. Tu kalau tak ada tab. Kalau tak ada tab buat macam mana? Pakai apa panggil Drawing pad. Drawing pad. Tapi drawing pad tak secantik pakai tab lah sebab drawing pad ni ibaratnya kita ada kertas lain. Kalau dapat tengok saya punya Google saya punya Meet ni, ni contoh drawing pad yang paling murah. RM60 je beli kat Shopee. Siap kena modified sebab orang kata cepat rosak. Pakai selotip, tulis kat sini. Jadi bila tulis kat sini, tangan gerak kat sini, mata tengok skrin. Jadi susah juga sebenarnya, kena tak cantik juga. Memang kena pakai, kalau nak cantik kena pakai tab lah. Rijal lukis pakai tab macam kalah orang tulis lukis kertas. Cantik dia. Tu Adila dah share apa tu? Tengok Adila dah siap buat nota bagai. Ini cara penggunaan Padlet yang betul, yang terbaik lah. Dia boleh share terus. Tablet, drawing pad ataupun laptop yang skrin dia boleh touch. Touch pakai stylus. Start Kimi baru beli dia. Tu untung you jadi YouTuber. Untung G-Shock. Alright. Rijal dia tak share, dia lukis je kat tab dia. Share lah sikit Rijal lah. Belum siap. Orang nak tengok Rijal, share lah. Upload. Ni siapa ni share gambar pokok apa? Pokok kelapa. Alright. Jadi Kak Tina kata dia buat pokok kelapa. Ini itulah macam saya jawab kita tadi, sebaiknya sebelum dia buat tu title tu tulis nama. Nanti dengan murid macam tu, title tu tulis nama. Sebab apa kadang bila dah pergi jauh-jauh dia tak boleh nak edit. Dia terpaksa pula buat lain. Kena set rules dengan murid lah.
Kena set rules macam mana nak buat latihan. Barang murid-murid ni, ini satu. Kedua, kita boleh komen. Off kot komen. Oh patutlah. Baru lupa. Saya dah on kan setting untuk komen. Boleh komen kawan-kawan punya. Komen, boleh like. Baru keluar nama. Komen, like. Ni ibaratnya macam notice board lah. Okay. Cikgu Siti Hazel tanya, guru boleh tak delete jawapan murid waktu live jika jawapan tak berkaitan atau salah? Jawapannya, boleh. Cara dia, tengok dia punya, saya pakai kata kertas dia lah. Kertas yang dia tampal tu, double click sama ada nak edit ataupun tekan gambar, dekat atas ni ada gambar tong sampah. Tekan tong sampah tu, hilanglah dia. Are you sure you want to delete? Okay, hilang. Okay, soalan lain? Okay, aktiviti Padlet ni memang makan masa sikit. Kalau kita kata contohnya nak buat direct habis semua dalam masa kelas 1 jam tu memang tak cukup lah. Jadi kita boleh tinggalkan murid ataupun suruh dia buat sebagai kerja rumah. Cara dia, yang penting dia ingat macam mana nak masuk link ni. Jadi dia boleh terus buat lah. Kita bagi deadline, contoh cikgu bagi masa sampai esok ataupun 2 hari. Nanti cikgu lepas 2 hari cikgu akan download dan semak. Bagi tahu dia download dan semak. Jadi siapa yang tulis bukan-bukan tu, yang komen bukan-bukan tu, nanti orang akan baca kamu punya komen. Kena ingatkan murid. Itu etika pembelajaran online. Bertanggungjawab dengan apa yang ditulis. Okay, kalau komen dekat chat boleh padam tak? Saya pun tak pasti sebab murid saya dia tak komen sangat kat chat. Tengok ada chat panjang tadi. Okay, komen dekat chat pun boleh padam. Cara dia tengok, kalau komen orang tu tengok titik 3. Tengok titik 3 tepi ni. Banyak kebanyakan app ni kena option dia ataupun setting dia dekat titik 3. Cari titik 3. Okay, jadi cikgu boleh explore lah. Ini stream function dia macam ni ke bawah. Ada grid, ada wall, ada canvas, ada shelf, back channel, map, timeline. Ini kalau kita nak share live. Macam mana kalau kita nak buat murid satu-satu? Contohnya nak buat satu murid satu je. Padlet bukan app dia. Itu kena pakai app lain.
Mungkin boleh, tapi murid kena create satu-satu lah. Create satu-satu, dia kena download, kena share ke apa ke, jadi macam leceh sikit. Itu kena pakai app lain. Contoh macam Jamboard ke. Jamboard okey, dia boleh buat satu-satu. Maksudnya seorang murid satu notice board. Itu. Okey, jadi jam pun dah menunjukkan 12.06 minit. Saya jam pun dah tunjuk 12.06 minit. Saya bagi rumusan untuk Padlet. Rumusan untuk Padlet. Right. Cara penggunaan tadi saya dah tunjuk. Okay, alternatif Padlet, selain pada Padlet, kita ada juga Wakelet. Wakelet dalam Delima ada Wakelet. Dan yang paling baik orang kata Trello. 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 Trello tu function dia lagi bagus. Lagi bagus function, lagi berkos lah, berbayar. Mungkin boleh try dulu tengok mana yang baik kan. Tapi bayar dia pun mungkin tak mahal lah. Sebab sekarang ni satu dunia mengalami COVID-19, jadi banyak company ataupun programmer buat program dan diorang mengenakan charge lah, bayaran lah. Untuk mendapat full access ataupun full function dia punya app tu. Alternatif, saya ulang balik, alternatif Padlet ni, Wakelet dan Trello. Okay, ada yang lain cikgu boleh Google apps like Padlet ataupun contoh lain Padlet ke apa kan. Boleh tengok explore macam mana cara nak guna. Tapi kalau dan kalau apa yang cikgu dapat tu boleh share lah dengan kawan-kawan. App ni bagus, app ni senang ke apa sebagainya kan. Okay. Tadi pakai Padlet Stream. Stream dia direct ke bawah. Contoh buat karangan kan, contoh nak satu karangan satu bedak boleh lah pakai tu. Implikasi Padlet macam saya cakap tadi, dia tiga panggil Padlet je untuk satu email. Kalau nak banyak kena upgrade, bayar. RM12 sebulan. Mungkin cikgu boleh eksperimen lah pakai banyak email ke atau try je pakai satu email. Mungkin kalau ada kata kena upgrade, cikgu archivekan Padlet yang dah tak pakai ataupun download Padlet yang mana dah siap tu, save yang dah siap tu, delete dia. Delete kemudian buat Padlet baru. Sebab dia limit 3 je kan. Jadi kita bagi bawah 3. Ni pun saya dah jadi 3 dah. Okay, lupa satu function Padlet lagi. Contohlah kita bagi deadline 2 hari. Okay, deadline 2 hari dan kita memang nak strict dengan deadline kita. Hari yang kedua tu kita nak ambil. Dan kita tak nak murid ubah lagi. Satu cara kita boleh unshare ataupun boleh boleh tutup link tu. Cara yang kedua download. Cara ketiga kita boleh remake. Kalau boleh tengok dekat screen Google Meet tu, kita remake. Kita macam copy Padlet tu. Copy design ke atau apa. Ini pun sama jugalah, contoh kita nak guna Padlet yang sama kan.
copy dan kita submit lah. Jadi dia akan create satu Padlet yang sama, yang baru. Alright? Okey. Kita agak banyak ni. Alright, kalau tak ada apa-apa lagi, kita saya rasa setakat itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga apa yang saya kongsikan memberi manfaat. Sekiranya ada yang punya cadangan ataupun pengalaman yang app yang lebih baik, bolehlah share sama-sama. Kita tengok mana yang sesuai dengan anak murid kita, sesuai yang kita boleh buat, dan supaya kita dapat menjalankan aktiviti Google Meet Live tu dengan lebih baik lah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada Rafi. Okey Rafi.